Kita menjawab email-email yang kita terima pada pagi ini. Saya nak sentuh satu penyakit yang penting ditanya oleh Puan Rohani tadi, iaitu tentang thyroid. Thyroid ni kalau kita pergi hospital, dia bagi ubat untuk kita matikan kuman, kita kena telan, kita kena makan. Apatah lagi kalau peringkat yang berat, kita kena berkurung dalam bilik, tak boleh nak bercampur dengan orang seminggu, 2 minggu, menyiksakan tuan-tuan dan perempuan. Jadi jangan guna gulana, jangan duka cita. Kita ada satu tips perubatan Islam untuk thyroid ini. Yang pertama sekali, thyroid ini amat berkesan jika kita mengubatinya dengan madu. Kita mengubatinya dengan madu. Kita ambil madu yang betul-betul asli, yang betul-betul pure. Kita baca pada madu tersebut satu ayat, Fatihah, ayat kursi, jangan tanya, itu wajib. Iaitu satu ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat 11 hingga ayat 14. Saya nak baca ayat itu panjang, tanda saja tuan-tuan dan perempuan. 11 hingga 14, yang mana dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saraf-saraf manusia. Bagaimana Tuhan ceritakan dijadikan segumpal darah, dijadikan daging, dijadikan tulang, kemudian tulang itu dibalut dengan daging dan sebagainya. Ayat itu menceritakan tentang asal-usul manusia itu sendiri. Jadi pada Puan Rohani selamat mencuba, gunakan madu asli, gunakan ayat 11 hingga 14 surah Al-Mu'minun. InsyaAllah dengan keikhlasan yang ada, dengan harapan yang menggunung untuk menyembuhkan penyakit kita, InsyaAllah kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terus kepada email kita pada pagi ini, InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, saya Syamuddin daripada Ceras. Nenda saya berumur 81 tahun, Alhamdulillah, umurnya panjang, 81 tahun. Sejak awal Ramadan lalu, beliau telah diuji dengan penyakit stroke sebelah kiri badan. Apakah doa-doa, tips-tips dan cara pengubatan paling mujarab untuk mengikut pengalaman Ustaz? Okey, terima kasih kepada Puan Syamuddin, yang mana neneknya berumur 81 tahun, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejenis penyakit iaitu stroke. Yang mana kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, bahawa stroke ini hospital panggil stroke. Dalam perubatan Islam panggil Rihul Ahmar, angin merah. Apa sejarah angin merah ni? Ada sejarahnya. Yang mana dalam riwayat menyatakan bahawa stroke ini adalah satu-satunya makhluk yang menyerang manusia akan mati sebelah tubuh. Dan stroke ini juga pernah menyerang Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW, yang mana ketika Sayyidina Hasan sedang bermain-main di padang pasir, kena stroke. Lalu Nabi buntu, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril menolong Nabi dengan naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu doa, yang mana sesiapa yang baca doa ini sekali dalam hidupnya dihindari daripada stroke. Doa itu terlalu panjang, 5 line tuan-tuan dan puan-puan. Terdapat dalam buku saya yang kita akan tunjuk nanti, bagaimana caranya untuk mengatasi stroke. Dan jika sudah terkena stroke, sebelum tu stroke ni kena tengok juga tuan-tuan. Stroke ni tengok waktu dia kena, tengok di mana dia kena. Biasanya stroke ni kalau kena dalam tandas, bawa umur. Kalau kena atas tikar sejadah atas masjid, duk baca Quran, boleh berjalan sampai puluh-puluh tahun, boleh sembuh. Kalau kena di padang bola dalam kebun, bawa mati. Keunikan dia tu. Dan kalau kena pula sebelah kiri, bahu ni pula jatuh, maka itu adalah yang serius. Dan ada yang main stroke kecil. Sesiapa yang telah terkena stroke kecil, kebarangkalian untuk mendapat stroke besar terlalu besar. Terutama tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang pencing tu, yang umur 58 ke atas itu, itulah umur stroke itu. Baca doa tadi. Saya nak baca terlalu panjang, InsyaAllah saya bagi tahu dalam buku saya nanti. Carilah buku tu, ada 5 line doa Nabi Jibril baca pada Nabi baca pada Sayyidina Hasan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada yang telah terkena stroke, mungkin sidang penonton sekalian ada yang depan TV duduk atas wheelchair, duduk dengan pen, dengan kertas nak salin. Ini mutiara untuk anda.
anugerah untuk anda. Yang mana untuk mengubati stroke, untuk memulihkan saraf-saraf kita yang telah rosak dalam tubuh. Yang pertama sekali, satu makhluk Allah yang begitu hebat. Tuan-tuan, cari susu kambing asli. Susu kambing asli. Kalau boleh, tak nak yang beku, tak nak yang campur, pergilah dan orang bela kambing, perah sendiri. Kalau tuan dia kata tak boleh perah, kena aku yang perah, kita tengok dia perah. Ambil susu kambing asli, baca satu ayat dalam surah Yasin. Tulis ayat mana. Kalau boleh ikut saya baca cara slow, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kamu binatang, yang mana di dalam binatang itu munafaatnya kamu boleh makan dan kamu boleh tunggang. Munafaat yang ada dalam susu kambing ni apa dia? Boleh menyembuhkan penyakit stroke, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok Rasulullah bagaimana diasuh dengan kambing dengan kesabaran. Itu yang hebat, kehebatan yang ada pada kambing. Bukan kita nak bincang pasal kambing, kita nak bincang pasal susu kambing itu. Gunalah untuk penyakit stroke kita. Mudah-mudahan penonton yang kena stroke tengok rancangan ini, ada harapan. Sebab Tuhan Nabi suruh bagi pada kamu harapan. Mudah-mudahan kamu akan sembuh dengan izin Allah. Penyakit datang daripada Allah. Yang penting ikhtiar. Jangan kita sakit duduk di rumah, tawakallah Tuhan nak jawab apa aku buat. Haram hukumnya, tuan-tuan. Wajib kita ikhtiar cari ubat. Antara ubatnya tadi susu kambing asli, bukan kambing. Okey. Soalan email kita yang kedua pada pagi ini datangnya daripada Muhammad Syahril Muhammad Safri. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah penawar terbaik untuk penyakit asma bagi golongan dewasa dan kanak-kanak dalam keadaan perubatan Islam? Bagaimana amalannya? Bagus. Satu pertanyaan cukup bagus, yang mana asma ni banyak melanda negara kita. Ada yang terpaksa guna inhaler, tak guna reset lah, reset mati, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana asma ini orang Kedah panggil penat, orang Kelantan panggil lelah, orang Sabah, tuan-tuan, dia panggil ampus. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan mampus. Ampus. Saya mula-mula sampai Sabah, Ustaz saya ampus. Apa dia ampus ni? Rupa-rupanya lelah. Saya akan bagi dua tips. Yang pertama sekali untuk dewasa, yang kedua untuk kanak-kanak. Ada di sekitar rumah kita. Saya kata dah semakin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali ada bersamanya ubat. So ubat bagi penyakit asma ada di sekitar rumah kamu. Terpulanglah nak makan, tak nak makan, itu hak kita. Ikhtiar, saya dah bagi tahu cara. Yang pertama sekali, tuan-tuan, sejenis binatang yang mempunyai penawar untuk penyakit lelah ini ialah belut. Ustaz, saya tengok belut pun takut. Ustaz, aku nak makan belut. Bukan makan belut, lendir yang ada pada belut. Lendir itu boleh menyebabkan kita selesa untuk bernafas. Nak buat macam mana, Ustaz? Okey, beli belut seekor, nak lendir dia tu, kita ambil pisau, kita buat macam ni, ambil lendir tu, buahlah cawan, minum. Tak boleh, Ustaz. Nak minum macam mana? Lendir belut? Tak apa, saya bagi tahu tips yang kedua. Beli roti gardenia, roti gardenia, lipat, letak belut, tarik, buat lendir dia tu sebagai anggaplah apa pun. Allah, Ustaz nak makan macam mana, Ustaz? Hanyir. Memanglah ubat ni tak ada benda sedap, tuan-tuan. Tengok budak nak bagi ubat, budak besar mana pun gampang ubat. Sebab ubat ni tak ada yang sedap. Tak apa, saya bagi kelonggaran. Kita boleh bubuh susu, mayonis apa, campur dengan lendir dia, makan. Ustaz nak makan macam mana, Ustaz? Lendir belut? Tak apa, kamu nak lelah apa, nak sembuh? Itu pertanyaan saya. Itu untuk orang dewasa. Untuk budak, untuk budak yang mana ada di sekitar rumah kita, balik cuba, tuan-tuan dan perempuan. Ramai ada saya cuba, tidak saya tak bercakap. Buah betik yang ada di belakang dapur kita tu, kita ambil betik yang sebesar penumbuk saya ni, putih betik tu, kita ambil madu asli.
letakkan di dalam sudu. Kita ambil getah betik tadi 3 titik, kita titik dalam sudu yang ada madu tadi, bagi makan ke anak macam makan ubat. Cuba tuan-tuan try dan tengok apa kesannya. Begitu hebat. Jadi untuk penyakit asma saya dah bagi, cuma kita kena baca satu ayat, wa shifa'ul lima fis sudur. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifa'ul lima fis sudur. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkan penyakit yang ada dalam dadaku. Selamat mencuba kepada penonton-penonton yang mengalami masalah asma. Mudah-mudahan anda akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan kita yang ketiga pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Kaki terlalu lemah terpaksa bertongkat, dan apabila buat pemeriksaan doktor disahkan ada kena mengena dengan urat saraf di tengkuk dan perlu dibedah dengan segera. Jika tidak ia akan melarat. Apakah alternatif lain perubatan secara Islam kerana bedah di tengkuk tinggi resikonya? Betul tuan-tuan. Kalau bunyi bedah bukan di tengkuk lah, di mana pun orang takut. Carilah penawar dulu. So guna madu asli juga, guna kaedah tayrak tadi. Usah saya ulang, kita tak ada masa. Ambil madu, baca surah Al-Mu'minun ayat 11 hingga 14. 11 hingga 14 Al-Mu'minun, baca pada madu ataupun baca pada minyak zaitun. Ayat tersebut sapu di tempat yang bermasalah. InsyaAllah Tuhan akan mengizinkan penyakit kita itu sembuh dengan izin Allah. Soalan kita yang seterusnya, Nurun Nadia. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan yang hendak ditanya. Setiap ibu saya mengalami selsema pada waktu pagi. Adakah ini penyakit rasedung atau penyakit lain? Jika mengalami penyakit ini, dia mengalami penyakit ini selama 10 tahun. Pelbagai ubat dan rawatan telah dia cuba, namun penyakit tersebut masih tiada perubahan. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Lebih-lebih lagi cara perubatan Islam. Mungkin rasedung. Bila rasedung yang menyebabkan selsema, kita ada sentuh rasedung kemarin. Cuma ada yang telefon mari balik saya, Ustaz suruh cari air kolah. Cari air kolah tu Ustaz, 7 botol ke 1 kolah ke 7 kolah lah. Satu masjid 1 botol, satu masjid 1 botol sampai 7 botol baca ayat tadi. Dan air kolah ni memang mujarab untuk rawatan kita. Nak buat macam mana? Saya ulang lagi. Sedut air tersebut masuk dalam hidung, baca ayat yang saya berikan kemarin. InsyaAllah ramai muda-mudi kita sekarang ini mengalami masalah rasedung. Sebab apa? Pemakanan, genetik, persekitaran dan sebagainya. Boleh mencuba dengan kaedah yang saya ajar kemarin. Rasedung kita sentuh kemarin tentang penyakitnya. Soalan kita yang terakhir pada pagi ini yang mendatang daripada Effendi Abdul Basir. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apakah kelebihan dan khasiat Habbatus Sauda dalam perubatan Islam? Ahli keluarga saya ada terkena penyakit barah. Apakah tips atau cadangan untuk rawatan penyakit barah? Penyakit barah, yang mana penyakit barah ini adalah satu penyakit yang membunuh manusia, terutama kita di Malaysia ini. Barah ni merupakan, tak silap saya, pembunuh yang kedua terbesar di Malaysia. Jadi penyakit barah ini sebenarnya semua makhluk Allah itu diuji dengan barah. Baik manusia barah, besi pun ada barah bagi besi. Apa dia penyakit barah bagi besi? Karat. Yang boleh mematahkan besi yang begitu kuat, karat. Pokok ada penyakit barah bagi pokok. Apa dia? Tu yang buruk-buruk, yang menggerutu, itu adalah barah bagi pokok. Jadi kita manusia, bila kita mengalami penyakit barah, ada penawarnya di sekitar rumah anda. Ada penawarnya di sekitar rumah anda. Apatah lagi apabila barah itu dikatakan sebagai kayat. Cukup mujarab dengan kaedah yang saya nak ajar ni tuan-tuan. Ada atas rumah kita, atas rumah Tuhan turunkan penawar. Sebab Tuhan kata la yunzilullahu da'a illa anzala ma'ahu dawa. Aku tak turunkan satu penyakit kecuali ada bersamanya ubat. Ada dalam rumah kita tu ubat bagi barah. Tolong ambil perhatian. Cukup mujarab tuan-tuan. Apa dia
dia dalam rumah kita ubat bara, kita hari nak raya habis cuci rumah, kita buang benda ni. Sayang, 1000 kali sayang. Iaitulah sarang angkut-angkut